Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkan kami akan apa yang kami lupa. Wa 'allimna minhu ma jahilna, dan ajarkan kami akan apa yang kami tak tahu. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkan kami hal urusan agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkan kami tafsiran-tafsiran Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita semua dapat hadir ke rumah Allah ini bagi kita melaksanakan perintah Allah, iaitu apa yang telah difardukan kepada kita, solat berjemaah. Alhamdulillah, di atas nikmat yang Allah berikan, yang Allah kurniakan kepada kita. Allah kurniakan kepada kita nikmat iman dan juga Islam. Allah kurniakan kepada kita akal fikiran yang waras, tubuh badan yang sihat, kekuatan untuk kita hadir ke masjid ini. Seterusnya Allah limpahkan nikmatnya dalam bentuk harta benda, wang ringgit, makan minum dan sebagainya, yang mana semuanya itu tidak lain dan tidak bukan untuk kita gunakan, untuk kita manfaatkan sepenuhnya, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan erti kata melaksanakan apa yang Allah perintah dan dalam masa yang sama meninggalkan apa jua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebelum saya bawa tajuk kepada perbincangan malam ini, suka saya nak bawa satu statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman dan juga Syariah, yang mana ianya pada tahun itu, pada ketika itu dipengerusikan oleh Dr. Naim, sekarang ni Menteri Agama kita. Jadi nak ceritanya pada tahun 2021, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh jabatan tersebut, menyatakan bahawasanya di negara kita ini berlaku sebanyak pada tahun 2021, waktu itu kita PKP lagi ni, kita masing-masing duduk rumah lagi, pergerakan terbatas dan sebagainya. Pada tahun 2021 berlaku sebanyak 45,000 kes pencuraian. Allahu, apa kita nak kata tuan-tuan? Jadi nak ceritanya, negeri yang tertinggi Selangor sebanyak 8,800 kes. Dihitung lebih kurang sehari ada 24 kes. Sejam sekali aku ceraikan kau, sejam sekali aku ceraikan kau. Itu yang berlaku pada tahun 2021. Jadi bersempena dengan Ramadan pada tahun ini, marilah kita sama-sama berazam untuk kembali membawa balik keluarga kita, masyarakat kita dan seluruh penduduk dalam negara kita untuk mencari jalan supaya kita sama-sama dapat hidup dalam suasana yang benar-benar sejahtera berdasarkan apa yang telah Allah perintahkan dan apa jua garis panduan yang telah Allah berikan kepada kita umat Islam di dalam Al-Quran dan juga menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak inilah yang kita kena tanamkan. Apatah lagi kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, yang kita faham bahawasanya Allah lipat gandakan ganjaran untuk setiap amalan yang kita lakukan. Hak wajib Allah pertingkatkan, gandakan 70 kali. Mana kita nak dapat? Tak dapat di bulan-bulan lain. Khusus yang Allah beri kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Hak wajib 70. Hak wajib tadi kita solat Isyak tadi tu, cuba bayangkan kita solat Isyak 70 kali, larat tak? Hak tadi pun baru 8 rakaat tarawih tadi. Ni nak buat 70 kali, larat tak? Tak boleh kan? Sebab tu balik pada tadi, bulan Ramadan ini Allah hamparkan seluruh ganjaran kepada hamba-hambanya yang beriman dan juga bertakwa. Supaya apa? Supaya kita pakat ambil bahagian masing-masing. Allah tak letak satu nilai. Contoh, saya bagi contoh, 1000 kita pakat rebut ramai-ramai, tak. Tapi nak ceritanya Allah bagi semua peluang yang sama. Tinggal kita saja nak rebut, nak ambil berapa banyak yang kita nak.
terpulang atas diri masing-masing. Unlimited ganjaran. Kita pakai telefon ni unlimited data kan, unlimited call, unlimited. Tapi nak ceritanya Ramadan ni unlimited ganjaran. Mana ada tak dapat kat dunia ni, melainkan tawaran yang Allah berikan sepanjang bulan Ramadan ini yang kita kena gunakan sepenuhnya waktu-waktu, ketika dan juga detik di bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum pada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi ayat di sini sebenarnya ada 3 perkara penting yang kita kena faham. Pertamanya, Allah menyeru kepada orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Hak tuan-tuan lah. Hak mari malam ni, hak siang tadi, dah 2 hari dah kita ni. Kira rutin 2 hari kita ni dah mula lain macam daripada hari biasa tak? Biasa tak pernah balik ni. Kalau ikut biasa ni pukul 10 ni tak ada dah masjid dah ni. Dah tutup gelap dah ni. Tak ada siapa nak tunggu di masjid dah. Tapi Alhamdulillah 2 hari ni, daripada hari Rabu itulah, malam Rabu itu, kita masih lagi berada di masjid ini, nak cari jalan untuk kita nak mempertingkatkan amal ibadah kita. Jadi nak ceritanya orang beriman ni Allah seru supaya apa? Melakukan perintah Allah. Perintah dia apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Perintah berpuasa. Nak ceritanya kaum-kaum terdahulu sebelum pada kita pun berpuasa. Tapi bezanya puasa mereka itu tak sama macam kita, yang mana Allah tentukan 1 bulan khusus, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Bila? Hak ni lah bulan ni, bulan yang penuh dengan keberkatan, berlipat ganda ganjaran. Sebab tu bila mana kita berada di bulan Ramadan, bersyukur, Alhamdulillah, kita berdoa sebulan 2 bulan yang lepas, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dah sampai dah ni. Tapi masing-masing nampak ada yang kuyu juga, ada yang tak berapa nak seronok juga. Jadi kalau kata kuyu, tak berapa nak seronok, tak berapa nak gembira, belum cukup beriman lagi tu. Orang beriman gembira bila mana masuk pada Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Seronok. Sebab apa? Tahu orang beriman ini bahawa saja inilah peluang untuk kita nak mempertingkatkan amal ibadah kita, yang mana tujuan dan juga matlamat Allah telah sebut di dalam ayat tadi. Apa dia? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW sebut dalam hadisnya, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa siang hari di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan belas ganjaran daripada Allah, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Hak ni yang kita buat siang hari, hak dah 2 hari ni. Nak cerita dia apa dia? Kita menyahut perintah Allah, yang kita faham bahawasanya ganjaran bagi orang yang berpuasa ini Allah akan balas, Allah yang akan tentukan di akhirat kelak. Jadi bersungguhlah kita, bersungguhlah kita beramal ibadah di bulan Ramadan ini. Bersungguhlah kita dalam melaksanakan perintah Allah, berpuasa dengan sebenar-benar berpuasa. Sebab para ulama gariskan 3 kategori puasa. Pertamanya saumul awam, puasa orang awam, puasa yang hanya semata-mata tak makan, tak minum, tak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Hak tu puasa orang awam. Puasa saumul khawas, puasa orang yang khusus, iaitu mereka berpuasa tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tak makan, tak minum dan sebagainya,
Dalam masa yang sama, mata dipelihara daripada melihat benda-benda yang tak baik, telinga dipelihara daripada mendengar perkara-perkara yang tidak baik, dan segala anggota tubuh dipelihara daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ni tingkatan puasa yang baik yang kita nak capai sebenarnya. Kita tak nak jadi seperti mana yang Nabi sebut, kam min saimin, kata Nabi. Berapa ramai kalangan orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak dapat apa-apa, min siyamihi, daripada puasa yang dilakukannya, illal ju' wal atash, kata Nabi, melainkan lapar dan juga dahaga. Itu sebab puasa kena jaga anggota badan kita ni. Puasa kena pelihara penglihatan kita, pandangan kita, pendengaran kita, pertuturan kita. Zaman lah ni kena jaga ni, apa yang kita teks dan sebagainya, duk cerita benda bukan-bukan. Jadi bulan Ramadan ini kita gunakan setiap detik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya, puasa khawasil khawas, saumul khawasil khawas, yang mana ini puasa jenis ini bukan hanya menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, memelihara anggota badan daripada perkara maksiat dan sebagainya, dan dalam masa yang sama berpuasa hatinya ni daripada sifat mazmumah. Tak ada rasa dengki dengan orang, tak ada rasa orang kata hati ni kata bersangka tidak baik dengan orang dan sebagainya. Hak ni yang kita nak kena bina ni, supaya apa? Kita nak capai apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan, iaitu la'allakum tattaqu. Tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi seharian kita berpuasa, penat kan? Penat 2 hari ni. Biasa makan pagi, tengah hari, petang sampai malam 5 kali. Tiba-tiba tak, tinggal 3 kali je. Bersahur tu pun kalau bangun lah, kalau bangun pagi. Kadang ada setengah tu jadi malas, nak bangun sahur pun malas. Saya nak bawa satu hadis Nabi, tasakharu fa innahu sakhurun barakah. Ni nak ajak kita, nak galakkan kita berpuasa, nak bersahur ni. Bersahurlah kamu, kata Nabi, fa inni fi sahurin barakah, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Jadi nak dapat berkat ini, kita bangun pagi bersahur. Yang paling baik 15-20 minit sebelum masuk waktu subuh. Jangan pukul 12. Orang kita tu lah, pukul 12 kan dia pergi makan, kenyang-kenyang, lepas tu dia tidur. Esok bangun pagi, bang, bangun sahur bang. Oh, abang dah sahur malam tadi, jadi jangan ganggu tidur abang, nanti azan baru kejut. Itu bukan sahur. Lepas ni itu mah. Tapi nak cerita balik pada tadi lah, kita nak dapat berkat yang Nabi duk sebut tu, maka bangun pagi paling tidak minum air ni, paling malas lah ni, maka kita beroleh keberkatan yang Nabi duk sebut tu. Jadi bangunlah. Lepas tu seperti masa macam biasa bersedia untuk salat subuh berjemaah dan sebagainya kan, pagi tu buatlah, nak tadarus ke, nak tilawah dan sebagainya, semua itu dianjurkan. Dan rutin-rutin harian kita itu kita susun sebaiknya untuk amal ibadah kepada Allah. Sebab itulah tujuan dan juga matlamat yang kita nak sangat duduk di bulan Ramadan ini. Sebab apa? Bila mana masuk bulan Ramadan ini, kita buat ni secara berjemaah, bukan seorang-seorang. Semua orang pakat buat. Semua orang Islam, bukan saja tempat kita, seluruh dunia pakat buat, pakat berpuasa. Jadi nak ceritanya, amalan berjemaah ini satu tuntutan. Serupa juga kita mari masjid, mari surau berjemaah, satu tuntutan supaya kita seronok nak buat. Tapi kalau kata seorang-seorang tu yang jadi malas, duduk rumah seorang-seorang kan, semayang pun malas, betul tak? Kejap lagi lah, baru je azan, baru sejam nak itu, pukul 2 pun boleh zuhur. Sebab tu balik pada tadi lah, nak buat benda satu-satu ibadah ni nak jadi seronok, buat berjemaah, insya-Allah seronok. Serupa juga kita tadarus Ramadan, bulan Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185.
Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ni kita bertadarus. Tadarus bukan seorang-seorang. Seorang-seorang tu bukan tadarus. Tadarus kita berhimpun beberapa orang. Kita baca, hak kawan-kawan lain dengar. Hak kawan-kawan pendengarkan bacaan, kita perbetulkan bacaan. Hak tu tadarus. Tapi duduk seorang-seorang itu tilawatil Quran. Okey juga, tak jadi masalah, silakan. Tapi pastikan buat tadarus tu. Sebab apa? Tujuan tadarus tu kita belajar. Belajar kan? Hak mana salah tadi kita perbetulkan. Hak hukum-hukum yang tak kena tadi, bacaan tadi tu kita perbetulkan. Hak ni tujuan dia. Bukan pakat nak berlumba siapa khatam dulu. Alhamdulillah 15 Ramadan dah khatam. Ni apa cerita ni? Kita nak perbaiki bacaan kita tu. Perbetulkan bacaan kita tu. Barulah betul. Barulah capai matlamat. Jadi nak sebut dia apa dia? Kita buat berdasarkan apa yang diperintahkan dan ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan muslimin muslimat dalam hati Allah sekalian. Jadi sepanjang hari kita berpuasa, kita beramal ibadah, dalam masa yang sama jangan pernah kita lekang daripada berdoa kepada Allah. Setiap waktu, setiap ketika bila mana nak terlintas di dalam bulan Ramadan ini, persilakan. Doa bagi orang yang berpuasa mustajab. Terutamanya pada waktu hampir-hampir kita nak iftar. Jangan duduk termenung tengok ais batu meleleh, kita pun meleleh. Sebaliknya, gunakan 5 minit terakhir sebelum masuk waktu maghrib tu, kita berdoa, mintalah apa yang kita nak, apa jua kebaikan yang kita minta daripada Allah, dipersilakan. Dan seterusnya, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan malam-malam Ramadan, hak ni lah macam tuan-tuan buat ni, daripada iftar tadi tu, salat maghrib berjemaah sambil nak tunggu isyak tadi, ada yang tilawah Quran masing-masing, berzikir dan sebagainya, berdoa. Seterusnya sambung berjemaah isyak dengan tahlil tadi, tarawih, witir. Seterusnya kita duduk nak share something yang bermanfaat. Ni pahala semua ni ke arah mendirikan malam-malam ni yang Nabi duk sebut tadi tu. Dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Allahu, kan? Kita maintain je buat daripada malam pertama hari tu, hari Rabu itu, sampai malam terakhir nanti 29 ataupun 30 Ramadan. Kita maintain. Jangan awal ni saja, maintain sebaiknya sampai habis. Ni dah gear 3 ni. Masuk 10 kedua, gear keempat. Masuk 10 terakhir, gear 5 terus. Jangan ni gear 3, 10 kedua tengok dah turun balik gear 2 dah. Lekeh lah. Kita nak makin pederas, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Sebab apa? Ada satu yang Nabi duk sebut, man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan malam Al-Qadar. Bila malam Al-Qadar ni? Tak tahu. Hak malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, itu pun kalau kita sedar. Kadang orang memang tak tunggu, malam ni 20, esok lah. Kan esok lah targetnya tu. Tapi esoknya takdirnya tak boleh juga nak tunggu. Tak boleh juga nak beramal ibadah. Maknanya Allah tak buka, tak beri peluang kepada kita. Jadi nak ceritanya, kita maintain seperti mana saya sebut tadi di awal, daripada malam pertama sampai malam terakhir Ramadan menjelang Syawal nanti, kita maintain dengan cara yang kita buat 2-3 hari ni. Maka yakinlah kita beroleh ganjaran yang Nabi duk sebut tadi itu, ganjaran malam Al-Qadar, yang mana melebihi amal ibadah 1000 bulan. Bukan mudah nak buat, tapi bila mana kita maintain dengan cara macam ni, yang bagus lagi lepas pada ni hak masing-masing lah, kan? Nak buat nafsi-nafsi sendiri-sendiri, silakan. Tapi nak ceritanya,
teruskan sehingga kepada malam terakhir, final kita nanti. Itulah penentuan amal ibadah kita, yang mana hujungnya bila mana keluar pada Ramadan nanti, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak share satu hadis. Bila mana cerita bab hadis ni, saya teringat satu cerita filem Indonesia. Tajuk dia syurga yang tak dirindukan. Saya bukan nak cerita pasal cerita, tapi tajuk tu. Tuan-tuan rindu tak syurga? Tiap-tiap malam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tiap-tiap malam kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami, kurniakanlah kepada kami syurgamu ya Allah. Tiap-tiap malam. Ada yang tak nak? Tak ada kan? Orang kafir pun nak syurga ni. Tapi nak ceritanya kita minta, tapi ada orang tak rindu kat syurga. Rugilah. Nabi sebut apa dalam satu hadis? Terdapat 4 golongan, kata Nabi, yang mana golongan ini syurga rindu kepada mereka. Allah, spesialnya, cukup istimewa 4 orang ni, golongan ini. Hak pertama apa dia? Talil Quran, iaitu golongan yang senantiasa melazimi Al-Quran. Biasakan Al-Quran dalam hidup kita. Bukan hanya kita baca, bukan hanya kita bertadarus, kita faham, tadabbur, kita belajar tafsir dan sebagainya. Dan hak penting, kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Jadi bila mana kita beramal dalam kehidupan kita tadi itu, kita tergolong hak ni dalam kelompok yang Nabi duk sebut tadi itu, mereka yang syurga rindukan padanya. Yang kedua, golongan orang yang syurga rindukan kepada mereka, iaitu orang-orang yang menjaga lisannya, lidah ni. Ni jaga lidah kita ni, apa yang kita nak sebut, apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak bagi tahu, apa semua dan sebagainya, jaga. Ikutlah saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi duk sebut, may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, falyakul khairat, maka berkatalah yang baik, bertuturlah yang baik yang bermanfaat, au liyasmut, dan kalau tak ada benda nak cakap yang baik dan sebagainya, maka baiklah kita diam. Jadi jaga lidah kita ni. Dan lidah tak bertulang, betul lah. Ikut dan dia je nak cakap, kan? Ikut dan dia je orang kata nak cerita orang gitu gini apa semua dan sebagainya. Jadi balik pada tadi, kita jaga lidah kita ni, percakapan, pertuturan kita. Gunakan ianya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Ada suara yang baik, alhamdulillah, boleh jadi Bilal, boleh jadi imam, boleh mengalunkan bacaan-bacaan Al-Quran dengan cara yang baik. Ini yang kita nak. Bukan ada suara baik, menyanyi, melalak tak tentu pasal, bercakap benda-benda yang tak ada faedah. Gunakanlah bakat dan juga kurniaan Allah itu untuk tujuan kebaikan, untuk mengajak manusia supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, golongan orang yang syurga rindu kepada mereka ini ialah mereka yang memberi makan orang yang sedang dalam kelaparan. Apatah lagi kita di bulan Ramadan ini kan, dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi ada sebut, man fattara sa'ima, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu, baginya orang yang memberi makan orang yang berpuasa tadi itu, mislu ajrihi, seperti mana ganjaran pahala orang yang berpuasa. Nak cerita apa dia? Bila mana kita bagi orang makan, masjid buat kan tajaan iftar, sehari 2,000 untuk 200 orang makan. Jadi kita pakat-pakat menyumbang. Supaya apa? Supaya kita dapat tadi tu pahala tadi tu. Orang tu berpuasa, pahala dia dapat 100, kita dapat 100. Bukan 50 tak. Dia dapat 100, kita dapat 100. Kalau dia 200, kita 200. Jadi belanjakanlah harta benda kita untuk kebaikan. Apatah lagi di bulan Ramadan ini,
maka kita perbanyakkan sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Nabi sebut afdalu sadaqah fi Ramadan, seafdal sedekah di bulan Ramadan. Apatah lagi bulan Ramadan ini amalan-amalan sunat pahalanya satu amalan wajib. Buatlah, banyakkanlah sedekah kita. Yang keempatnya, yang terakhir, golongan orang yang syurga rindu kepada mereka, iaitu inilah tuan-tuan sekalian ni, mereka-mereka yang seronok berpuasa di bulan Ramadan. Allahu, kan Nabi dah sebut dah tu. Jadi kena ada rasa seronok ni. Alhamdulillah, Allah izinkan aku berada di bulan Ramadan pada tahun ini. Tak seperti mana mereka-mereka yang tidak bernasib baik. Sepupu saya seminggu lepas pergi. Jadi nak cerita je, walaupun dah hampir pada masa dan juga ketikanya, bila mana Allah tak izin, maka tak dapatlah. Tapi kita dapatkan, alhamdulillah. Jadi manfaatkanlah sepenuhnya. Sebab apa? Kita nak termasuk di dalam kelompok golongan orang-orang yang mana syurga rindukan kita semua ni. Tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, justru marilah kita sama-sama kan, orang kata, terus mempertingkatkan azam untuk kita menambahkan ibadah, bukan sibuk dengan makan mentega. Banyak cari jalan bagaimana kita nak dekat dengan rumah Allah, bukan sibuk mencari satu persatu pusat nak beli belah. Jadi jadikanlah Ramadan pada tahun ini lebih bermakna daripada Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita, Allah izinkan kita untuk tergolong dalam kelompok hamba-hambanya yang bertakwa, insya-Allah. Cukup setakat tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.